قدوا وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, kesyukuran kita rafa'kan, kita tinggikan kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah diberikan rezeki yang melimpah ruah. Kita bertemu lagi pada bulan ni, alhamdulillah. Bulan demi bulan Allah simpan kita, no? Hari demi hari, saat demi saat, jam demi jam, kita dipelihara dalam pemeliharaan yang aman sentosa. Terima kasih ya Allah, nikmat yang tertinggi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-28 daripada surah Al-Baqarah juzuk 1. Kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut sama-sama nah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Kita ambil 4 ayat dahulu daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, 29, 30 dan 31. Baik, kita sambung maksud ayat
Allah Ta'ala tanya, ayat 28 bermula dengan adat istifham. Kaifa. Kaifa tu dipanggil adat istifham. Tulis pula. No? Kalau kata boleh tulis. Kalau tak boleh tulis, jangan tulislah. Kalau Al-Quran wakaf, jangan tulis lah. Okey, kaifa. Dia dinamakan adat istifham. Apabila dia dimulakan dengan pertanyaan. Kadang kita jumpa hal. Kadang kita jumpa alam. Kan? Alam tarokai, alam taro ilal ladhi. Nah, itu semua adalah adat-adat istifham. Yang bermaksud apa? Pertanyaan. Pertanyaan daripada Allah yang dia tak suruh kita jawab. Tapi kita boleh menjawabnya daripada kesedaran. Nah, kesedaran hati kita. Bila dia tanya ni, dia tak suruh kita jawab. Jadi kita sendiri fikir. Nah, kata Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Bagaimana kamu hendak kufur? Bagaimana hang sanggup kufur dengan Allah? Wa kuntum amwata. Sedangkan kamu dahulu ni mati dia dah. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan kamu. Allah Ta'ala kata, macam mana hampa sanggup nak jadi kufur kepada aku? Sedangkan kamu ni sebelum ni, sebelum kita hidup di muka bumi ni, kita dulu mati. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah yang mengatakan kita dahulu mati? Sebelum ni kita tak ada lagi kan? Kita mati tu. Tak tahu kita duduk di mana. Kita hanya sedak-sedak dalam keadaan kita dah mungkin umur 5-6 tahun. Baru kita sedar yang kita tu wujud. Sebab apa? Akal baru masuk, ingatan baru bermula. Kalau saya tanya perempuan dalam ni, mula ingat umur berapa? Mula ingat. Kalau saya ingat dah 5 tahun lah kot. Baru ada memori hari ni kalau nak ingat kenangan 5 tahun. Kalau kata nak ingat kenangan waktu duduk berangkak dulu, saya tak ingat. Masa berangkak. Ingat kenangan mula berjalan, tak ingat. Dah, mula menapak tak ingat. Umur 3 tahun pun rasa tak ingat. Tak ingat. Nah, tak apa, tak ingat. Yang ingat pun 5 tahun mungkinlah baru masuk. Untuk apa? Pasal apa yang saya rasa saya ingat umur 5 tahun tu sebab waktu tu ada yang pergi sekolah tadika. Mak saya tak bagi pergi sekolah tadika sebab tak mampu nak bayar. Masa tu tak mahal pun, no? Tak mahal pun. Bayaran untuk ke sekolah tadika masa zaman saya tu RM3. Tu pun tak mampu dia nak bagi dah. Dia kata tak apalah. So hampir saja satu terus. Kan zaman tu zaman susah, no? Jadi kira tadika tu bukan satu kewajipan lah. Orang lebih mewajibkan untuk sekolah rendah. Kira kalau boleh sekolah rendah tu kira dah cukup elok dah. Dia boleh beli baju sekolah rendah tu kira dah elok dah. Cuma saya ingat dia kata tak usah pergi tadika. Masa tu yang saya baru ingat. Tu saya kata memori saya mungkin lambat permulaan. Tak tahulah perempuan mungkin mula daripada umur setahun 2 tahun tu. Rasa-rasa tak sampai kot dah. Tak sampai umur ingatan kita. Okey, sebelum ni kita hilang ingatan, betul tak? Kau boleh cerita, saya dulu duduk berangkak begini-begini. Saya dulu tak menyulung. Saya dulu tak boleh ceritakan. Umur berapa bulan saya dah bangkit duduk. Tak boleh cerita. Sebab memori tak dibekalkan lagi. Ada. Tapi Allah Ta'ala tak set lagi. Dia main umur 5-6 tahun lah, dia mula set. Itu pun bukan keseluruhannya. Adalah sikit-sikit. Sebab tu bila kita dengar, dia kata mak dia mati kecil, dia tak ada nak tengok. Ingat tak? Tak ingat. Hang umur 3 tahun tak ingat muka mak? Tak ingat. Tak ingat. Mungkin dia tengok gambar dia ingat. Sebab apa? Sebab kita punya memori terpadam. Tak disetkan lagi. Hebat Allah Ta'ala ni tu. Dia boleh letak chip memori dalam kepala otak kita ni. Kemudian dihidupkan pada satu ketika. Ada satu jangka masa. Dia bagi kita ingat. Dan ada ketika-ketikanya pada sejarah-sejarah hitam hidup kita, dia bagi kita lupa. Kehebatan Allah pada penciptaan makhluk itu menyebabkan makhluk itu ada benda yang dia ingat, ada benda yang dia lupa. Okey, begitu juga sebelum kita duduk di dalam rahim ibu kita, kita ini dipanggil sebagai makhluk yang mati.
Mati. Tak tahu tang mana lagi kita duduk. Contoh saya lahir tahun 73. Tahun 71 ada? Tak ada. 72 tak ada. Tak ada lagi. Tang mana masa kita duduk? Walhal di dalam pembacaan kitab Usuluddin, kita ni dah wujud. Kita dipanggil kita yang wujud di alam azali. Kita ada dah. Kita dah ada di alam azali di dalam ilmu pengetahuan Allah yang Al-Khabir. Allah yang maha mengetahui. Dia tahu dah kewujudan kita. Hang nak jadi anak siapa, nama apa, umur berapa. Macam mana Allah tahu dah. Tapi masa tu kita dipanggil amwata. Satu makhluk yang mati, tak hidup lagi. Kemudian barulah tumpangkan kita ni menumpang mani ayah kita. Melalui tulang sulbi. Hidup dah lagi? Tak hidup lagi. Masih mati. Menumpang mani ibu kita melalui taraib. Sulbi wa taraib. Taraib, tang mana? Tang buah dada ibu kita. Rupanya kita duduk kat situ. Kita tak tahu lagi. Kemudian apabila berlakunya hubungan suami isteri, maka dicantumkan mani yang duduk pada taraib, buah dada si ibu, dan juga mani yang duduk pada sulbi si bapa, dicantumkan, jadilah manusia lagu kita. Fa'ahyakum, kata Allah. Barulah kamu dihidupkan. Kaya kan Allah? Dia letak kita dekat mana dia letak kita. Dia dicantumkan, maka dihidup, menempel kita. Untuk tempoh masa 40 hari, menempel di dinding rahim ibu. Kemudian dia belah kita. Dia bagi kita ada mata, ada tangan, ada kaki. Kan? Kekayaan lu. Tu dia kata fa'ahyakum. Aku bagi hampa hidup. Lepas dah hampa mati. Mula-mula mati tak. Kemudian fa'ahyakum. Kemudian mayumitukum. Atau aku bagi hampa mati. Bila dia bagi kita hidup di atas muka bumi ni, kita melalui satu perjalanan pengembaraan seorang khalifah. Bermula daripada, saya kata, memori masuk. Ingatan kita masuk. Allah Ta'ala bagi kita ingat perjalanan hidup kita. Apa yang kita suka makan. Satu ketika dulu, waktu kita suka, kecil-kecil kegemaran kita dengan besar tak sama lah. Saya ingat saya kecil-kecil dulu saya suka makan kerisik. Suka sangat makan kerisik. Mak saya dia giling kerisik lah. Kan dulu mana ada blender tu. Dia giling kerisik. Saya nanti akan tunggu dari tepi batu pengiling tu, saya nanti calit. Dia nanti marah, dia kata aku nanti giling jari hang tak lagi. Dia marah. Lepas tu kalau dia suruh saya goreng nyok untuk nak buat kerisik kan, kita goreng dulu kan. Saya nanti akan makan nyok tu. Saya memang antara aset yang paling saya suka makan, saya suka makan nyok. Lepas tu dia jadi besar tu ikut tu. Sampai sekarang saya suka makan nyok lah. Dia, saya kata tak apa, mau tak bagi esok ni aku besar, aku nak buat kerisik, aku nak makan kerisik tu hari-hari. Tapi hari ni tak suka. Tak sama apa yang kita suka, sebab tu kata kita ni mengembara di muka bumi Allah. Dunia itu dikatakan oleh ulama tasawuf jambatan. Kita melintasi jambatan untuk menuju satu negeri. Negeri yang kekal abadi. Kita tak nampak, kita dengar saja cerita. Ini kata Allah, aku hidupkan kamu. Hidup kita ni penuh susah payah. Kecil kita mula nak belajar. Susah pun nak belajar tu kan. Kita nak belajar pegang pensel, kena katuk tangan dengan cikgu, nak tulis A, B, C, kerah saja jari. Sampailah jari kita menjadi lembut. Belajar membaca, belajar mengira tu susah payah. Sampailah kita pergi sekolah menengah. Duk bersusah payah nak kena belajar, Bilalah nak boleh kerja. Punya nak berhenti sekolah nak kerja. Punya nak berhenti. Zaman dulu kalau kata umur 15 tahun tu boleh berhenti dah. SRP tak lulus.
Berhenti aja kilang. Saya punya impi kan. Saya tak ada cita-cita. Impian saya tak kat tu je. Nah, kira ada CJ SRP boleh kerja dah. Nah, lepas tu tengok kan. Masa ni darjah 6. Darjah 6 ni saya duduk pakat dengan kawan. Kita kan kalau kata tingkatan 3 tu umur 15 tahun lah. Nah, dia punya teringin nak pergi kerja ni. Gaji kan mahal. Masa tu adalah 160, 170 tak mahal sangat gaji pun. Tapi punya nak pergi kerja ni tak kira-kira dah. Umur tu pergi jalan. Sebab kilang selalu duduk lalu. Nah, seronok tengok orang duduk kerja kilang tu. Rasa macam bangga. Satu pekerjaan yang paling tertinggi lah waktu tu. Tengok. Dia bagi saya sekolah dekat darjah 6 je. Dia tak dah. Cita-cita saya nak kerja kilang. Nah, dia bagi saya dekat darjah 6. Lepas tu dia tak pergi sekolah. Lepas tu kawan saya yang sekolah. Hang ngaji kat darjah 6 macam mana nak kerja? Siapa nak ambil kerja? Hang tak ada sijil. Sungguh. Saya fikir-fikir. Lepas tu dia beli kat saya lembu dengan kambing. Dia suruh saya belah lembu dan kambing. Siapa nak bagi sijil lembu tu nak bagi kat sijil kan? Ha? Tak bagi. Tak. Dia tak bagi. Saya ni fikirlah di padang regut ni. Duk belah lembu dengan kambing ni saya fikir apalah nak jadi dengan hidup aku ni. Cita-cita aku dibatalkan. Di dalam melayari pengembaraan sebagai khalifah Allah. Nah, rupa-rupanya dia ada agenda untuk saya. Naknya dia tak mau bagi saya pergi sekolah menengah, dia nak hantar saya pergi sekolah pondok. Saya tu tak mau pergi sekolah pondok. Saya nak pergi sekolah menengah sebab saya nak pergi kerja kilang. Yang tu je cita-cita dia. Dia kata, hang takat tu je, dia kata otak hang. Takat tu je boleh pergi. Tak apalah saya kata, bukan berdosa. Memang tak berdosa, dia kata mulia kerja tu pun. Dia kata mulia. Tapi dia kata, takkanlah hang tak reti, tak boleh nak tolong baca Fatihah bila aku mati. Dia cakap aku hang tak ada lecek sayang, tak ada. No? Kastak tu dulu. No? Hai, lah ni pun boleh baca, saya kata. Lah ni pun boleh baca. Baca lagu hang lah, saya kata. Tapi bila dah masuk tahun kedua, umur dah 14 tahun, duduk-duduk, dia tak bagi berkawan dengan orang, kawan dengan lembu kambing. Kita makin membesar, no? Sampai bila lah aku nak kawan dengan lembu dengan kambing ni? Rupa-rupanya, dalam saya belah lembu, belah kambing tu, ada satu sifat pendidikan yang dia bagi. Sayang kepada binatang. Bila mai orang nak korban, orang cari lembu kambing kan? Saya tak mau jual lah, saya sayang sungguh-sungguh. Saya nanti menangis dekat kambing, dekat lembu tu. Dah? Dia kata, kalau biar kawan dia belah lembu kambing, pakailah. Dia kata, tak apa. Saya kata, saya sanggup hidup tua dengan mereka. Jangan sembelih binatang ternakan. Antara salah satu punca, saya tak makan daging sampai sekarang ni lah. Saya sayang sangat-sangat. Dah. Saya kata, tak payahlah mak. Dia kata, kalau macam tu, dia kata, kita jual semua. Allahu Akbar. Dah dia tak bagi kita sekolah lah. Kita sayang kat binatang, dia jual semua. Dia kata mak saya ni dia punya hati dia kering. Dia jual semua, patah hatilah saya pun. Dah. Saya taklah di pondok. Bila dia duduk di pondok tu merajuk dekat dia. Tak balik. No, saya tak balik ke rumah. Untuk tempoh masa yang lama, bulan 7 saya balik Maisat raya seminggu, saya pergi balik. Rupanya bila orang merajuk ni, dia mengaji pandai. Orang merajuk, dia nanti kirim duit kat saya melalui, dalam kampung tu ada seorang pelajar lelaki pondok. Dia nanti kirim, masa tu tak banyak, sebulan RM30. Tanah pergi bagi dekat dia. Kadang dia pi, kadang dia tak pi. Itu saya kata, permulaan pengembaraan saya sebagai khalifah Allah. Subhanallah. Susah sebenarnya. Susah bila kita nak cari duit, kita nak dapat duit daripada orang, orang takkan bagi duit kepada kita secara percuma. Lepas tu kita melalui tempoh, bila selesai kita belajar, kita berkahwin, kita jumpa dengan anak pinak. Susah tak? Susah kan? Kita nak bina satu kehidupan. Sampai bila kita akan susah ni? Sampai mati. Jangan kita rasa bilalah aku nak senang. Kita takkan senang. Sebab Allah Ta'ala dah janji ke,
Aku jadikan kamu manusia hidup di atas muka bumi ini penuh dengan susah payah. Kita takkan jumpa senang. Lepas kita susah tempoh belajar, kita akan jumpa kesusahan tempoh perkahwinan. Kalau kita tak kahwin, kita kerja. Susah kerja tu. Bukan senang kita duduk di bawah pentadbiran orang. Kita kena akur dengan peraturan kerja. Dia tanya, bila lah aku ni nak pencen, bila nak pencen. Dah susah lagu pencen pula. Tak kahwin susah lagu, tak kahwin, berkahwin susah lagu kahwin. Mana senang? Takkan senang. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jikalau kamu hendakkan kesenangan, tunggu mati dalam amal soleh kamu. Maka kamu akan temui ketenangan dan kesenangan. Kalau nak cuti panjang, nak senang lenang, tak payah tengok periuk nak masak nasi dah. Tak payah nak cari kain baju, nak basuh, nak sidai, nak lipat apa dah. Tunggu mati. Itu pun mati dalam iman, dapatlah senang. Kalau mati bukan dalam iman, susah. Jadi Allah Ta'ala bagi dekat kita satu kehidupan. Hari ini kita melintasi dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. Apa yang ada di sekeliling kita itu adalah bekalan. Terpulang kepada kita, kata Allah, وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Kami bentang pula dalam perjalanan kita yang dia hidup kita ni. Dia bentang pula dua jalan. Dia kata, satu jalan kekufuran. Kalau hang nampak benda tu kufur semata-mata, hang akan ambil dosa je. Bekal nak bawa balik ke akhirat. Tapi kalau hang nampak benda tu, benda ni boleh mendatangkan pahala. Benda ni kalau aku buat baik boleh mendatangkan pahala. Maka itulah bekalan untuk kamu menjadi syakira. Seorang hamba yang bersyukur, bekalan itu bekalan terbaik yang akan kamu bawa ke sana. Kemudian kata Allah, summa yumitukum, aku bagi apa mati pula. Asal kita dah mati. Kemudian dia bagi hidup. Kemudian summa yumitukum, aku bagi apa mati pula. Kita tahulah, mati itu dalam satu suasana yang cukup mengerikan yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sakarat itu sakit teramat sangat. Ibarat macam kita koyak kulit daripada daging. Nah, kita tengok yang orang duk lapah lembu tu, orang lapah, binatang tu dah mati. No? Kita ni dengan kulit kita ni sedaging tu, yang nak dilapah keluar tu. Bukan dia lapah elok-elok, dia koyak. Paling halus, paling perlahan. Kemudian lepas dia bagi kita mati, sumayuhyikum, aku bagi hangpa hidup balik. Wa nufikha fihi sur, di setiupnya sangkakala dia bagi kita hidup balik. Kita akan dihidupkan dalam satu suasana yang amat berbeza, tapi bukan di dunia ni yang saya kata dia ada bekalkan kepada kita jalan kebenaran dan juga jalan kekufuran. Kita dah pilih jalan tu, kemudian dia bagi kita mati, dia bagi pula kita hidup. Dalam kehidupan ni adalah untuk kita menerima balasan baik dan balasan jahat. Summa ilaihi turja'un, dia abang. Kita hidup, kita mati, kita hidup, kita mati ni. Kemudian kita dihidupkan sekali lagi. Nak pergi ke mana kita ni? Pergi ke mana? Kepada Allah. Itu dia kata summa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita tak kembali ke mana? No? Kita tak akan kembali kepada kepangkuan kedua ibu bapa kita. Kita dimiliki oleh kedua ibu bapa kita ketika hayat hidup. Kemudian apabila kita dikahwinkan, kita milik suami kita. Kita milik anak-anak kita. Kemudian apabila kita dimatikan sekali lagi, kita bukan milik siapa-siapa. Kita milik Allah Ta'ala. Kembali kepada pencipta. Siapa dia? Jadi habaq dialah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah, siapa dia ni? Allah lah. Yang telah menjadikan untuk kamu. Lam ini maksud lam li taqlil. Dia nak abang.
Dialah Allah yang telah menciptakan, yang telah menjadikan untuk kamu mafil ardi jami'ah. Apa yang ada di atas muka bumi ini, semuanya dia bagi jadi untuk kita. Bermakna tumbuh-tumbuhan kita punya, binatang-binatang kita punya, diri kita pun kita punya. Kayu-kayan kita punya. Dia buat tu semua untuk kita. Yang apa yang kita pandang di muka bumi ni, semua untuk kita, halal dimakan dan digunakan, kecuali ada hadis yang melarang kita makan dan menggunakan. Contohnya, hadis melarang kita makan benda-benda yang bangkai. Hadis dan Al-Quran melarang kita makan khinzir. Hadis dan Al-Quran melarang kita makan binatang yang mencengkam kukunya, yang dia koyak mangsa dengan kuku. Hadis dan Al-Quran melarang kita makan binatang yang ada taring. Jadi halal, halal. Okey. Ikan jos. Ada taring tak? Ada tak? Tak dengar apa? Ada. Gigit aja. Ada. Ikan hiu kita panggil kan? Boleh makan tak? Tadi kita kata tak boleh makan. Kan? Boleh makan tak? Okey. Boleh makan. Tadi kita ada taring tak boleh makan. Dia ada taring kan? Bila dia ngangau mulut kan? Boleh makan. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala halalkan binatang yang di dalam laut ni, di dalam air ni, semua halal makan. Kau nak tangkap kura-kura nak makan. Boleh tak? Kura-kura dua alam. Makruh sahaja. Macam kita makruh. Tapi kalau nak makan boleh tak? Saya tak lalu pula dah kan. Diharuskan, dibolehkan. Okey, segala binatang yang ada di dalam laut boleh makan. Boleh kita makan. Jadi apa jenis ikan ni yang kita tak pernah jumpa, ikan nak dahsyat-dahsyat, ada di laut yang dalam, Laut ni Allah Ta'ala buat dia punya luas. Ada yang perjalanan dia daripada permukaan nak pergi ke dasar dia sebulan pun ada perjalanan. Tak sampai-sampai. Punya besar. Dunia lautan punya besar. Kita yang duk nampak ni dunia yang atas ni saja. Kita tak nampak dunia lautan milik Allah. Yang mana 2 kali ganda lebih besar daripada daratan ni. Dia tak nampak. Walhal, kalau kata dia nak telan satu muka bumi ni, tak sampai 5 minit, dia akan telan. Dia besar. Bukan seekor ikan paus duduk dalam dia. Beratus ribu duduk dalam dia. Kita tak nampak. Bukan kata kecil-kecil, besar-besar bangunan, besar-besar KLCC, mungkin besar lagi. Ada di dasar lautan. Subhanallah. Itu kayanya Allah. Dan Allah kata, aku buat semua tu lakum untuk hampa. Gunalah. Hak yang mana aku kata boleh makan. Okey. Allah dah kata dalam dalil, ni dalil. Aku buat apa juga, semua yang ada di atas muka bumi ni. Dia kata, fil ardi jami'ah. Semua ni untuk hamba. Kita ni berjalan, melintasi satu kebun. Jumpa ada buah rambutan. Kebun ni. Orang tiap ambil lah rambutan rendah-rendah. Mereka ni tak kerti ambil ke? Masak anu. Boleh ambil tak? Boleh tak ambil? Allah kata, aku buat semua di atas muka bumi ni bagi hampa. Bagi dekat hampa. Halal dimakan. Boleh ambil tak? Kalau kita nak guna kepada dalil ni dengan tak guna akal kita. Hanya guna dalil nakli semata-mata. Kita akan ambil habis kebun-kebun orang. Betul tak? Tapi, walaupun rambutan itu halal dimakan, dia milik orang. Dia duduk dalam kebun orang. Di tanah orang. Maka dia jadi apa? Haram. Awalnya dia mubah. Dia harus, dia halal dimakan.
Tapi oleh kerana dia milik orang, walaupun makanan itu makanan halal, dia menjadi haram. Kata dalam ayat ni sebut, apa yang ada di atas muka bumi ni semua halal. Nah, kita tak boleh guna dalil ni lah ketika tu. Kita kena tanya dulu daripada mana datang buah ni. Tanah ni milik siapa. Nah, okey, kita katalah kita duduk rumah flat. Kita tak ada tanah. Nah, kita tak ada tanah. Di bawah sekali, mereka yang duduk di bawah tu ada tanah. Kita minta izin kat siapa? Kita kata, kita semua beli rumah je, tanah kita tak beli. Ada sisi kat bawah tu, kita share seorang sikit. Kata penghuni yang duduk di bawah sekali, dia kata, tanah ni dia jaga. Dia jaga. Dan dia tanam. Walaupun tanah tu milik bersama. Dia tanam. Dia tanam serai. Kita ni tengok-tengok pergi ambil dah serai. Tanah tu tanah kita bersama. Tak boleh. Sebab ada tuan punya tanam dia. Kena minta izin terlebih dahulu. Walhal benda tu halal katanya. Nah, tapi haram apabila dia milik orang. Itu kita kena faham dah. Memang Allah Ta'ala bagi jadikan semua atas muka bumi ni halal boleh kita makan. Kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Banyaklah benda yang Allah Ta'ala bagi jadi halal. Tapi ada dalil kata haram. Apa dia di antaranya? Di antaranya yang mana seekor ayam yang disembelih dengan tidak menepati rukun dan syarat. Maka haram. Walaupun daging ayam itu halal. Dia jadi haram apabila dia tidak disembelih dengan menggunakan rukun dan syarat. Macam mana dia rejam dalam ayak elektrik tu ke. Nah, bagi mati terlebih dahulu. Itu jadi haram lah walaupun dagingnya halal dimakan. Tetapi perbuatannya haram. Maka daging itu menjadi haram. Kemudian Allah Ta'ala kata, lepas dah aku buat semua atas muka bumi ni hampa punya. Semastawa ila sama. Kemudian dia menghadaplah ke langit. Dia beralih ke langit. Bumi tu kita punya, dia kata. Apa yang ada tanah tu hampa punya. Kayu-kayan tu hampa punya, ambil lah. Buatlah meja, buatlah rumah, buatlah bangunan, buatlah tempat tinggal kamu. Sebab hampa punya. Kemudian dia menghadap ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia menjadikan di langit itu 7 petala. Kita akan jumpa banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia akan cerita tentang 7 petala. 7 lapisan langit. Bermakna langit itu ada 7 lapis. Bukan. Dalam ayat ni kata ada 7 lapis. Bukan 7 lapis. Langit ni lebih daripada 7. Kenapa Allah Ta'ala sebut Sab'ah? Sab'ah ni maksudnya 7. Kerana Allah Ta'ala nak nisbahkan langit yang rupanya berpuluh-puluh lapis. Kita bila sebut berpuluh-puluh ni maksud dia lebih daripada 7. Banyak lapisan. Maka Allah Ta'ala gunakan Sab'ah. 7. Bahkan lebih. Pada lapisan langit kita tahu dah apa. Kita tak tahu. Rasulullah lah yang cerita waktu pengembaraan Isra' Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bercerita pada lapisan langit pertama dijumpa dengan Nabi Adam, kan? Kemudian sampailah pada lapisan langit yang ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Tapi dia tak berhenti di situ. Dia cerita. Kemudian dia naik lagi pada satu lapisan dia jumpa pohon yang besar, dia kata. Kalau kata kuda yang berlari mengelilingi pangkal pohon tersebut, 100 hari kuda tu lari tak boleh pusing lagi satu pusingan. Punya besarnya pohon tu. Pohon hayat. Rupanya pada setiap helaian daun di pohon itu ada nama kita dah tergantung. Kata Rasulullah akan gugur daun tu. Dia bentuk dia macam telinga gajah, kata Rasulullah. 40 hari sebelum kita mati, daun tu gugur. Jatuh. Tanda kita nak mati. Kadang-kadang daun itu jatuh menimpa kawan. Ada orang yang di atas kita nak mati, 40 hari sebelum dia mati, dia akan gugur. Mungkin dia timpa kita. Tandanya berdesing telinga kita. Tiba-tiba rasa telinga berdesing. Okey, kita disunatkan mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah rasa lagu tu? Kan kadang-kadang elok-elok
telinga berdesi. Nah, ada daun yang jatuh menimpa kita. Bimbang kalau daun kita jatuh bersama. Timpa kawan. Nah, kita disunatkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah yang dijemput oleh Allah. Yang dipanggil 40 hari sebelum wujud. Kemudian Rasulullah SAW lagi lapisan. Kalau hari Rasulullah 7 lapisan tu. Bermakna ada lagi lapisan. Nah, yang dia pergi ke syurga dan ke neraka. Nah, kemudian ada lagi lapisan. Apa dia? Lauh mahfuz. Kan? Dia dengar di situ kalam menulis. Dia tanya kepada Jibril, bunyi apa ni? Kata Jibril, itu bunyi kalam yang sedang menulis qada dan qadar nasib kita. No? Kemudian lagi satu lapisan. Dia jumpa di situ. Jibril kata, aku tak boleh masuk lah. Tempat ni kalau aku masuk, terbakar. Masuk. Aku tak boleh masuk lah. Dia takut bila Jibril nak lepas dia seorang-seorang masuk. Lepas tu dia nampak ada seorang lelaki-lelaki di satu tempat yang paling suci yang kata, malaikat Jibril pun tak boleh pergi masuk. Ada seorang sahabat yang paling dia sayangi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada dalam tu. Kata dia dalam surga, dengar bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah. Ni, dia nampak seorang lelaki-lelaki yang menyerupai Abu Bakar As-Siddiq walhal. Malaikat Jibril pun tak boleh masuk tempat tu. Macam mana Sayyidina Abu Bakar ada di situ? Manusia terbaik selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar lah. Rupanya menjadi penguat, teman sejati, sahabat setia sehidup semati untuk Rasulullah. Terus berjalan menuju lapisan Sidratul Muntaha, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dia diharap kata 7 lapis, bukan 7 nak. Berlapis-lapis lagi. Bahkan lebih lagi. Waktu bila dia menghadap di Sidratul Muntaha, waktu dia nak menghadap, nak jumpa dengan zat Allah Azza wa Jalla yang tidak berpihak, tidak berbentuk tu. Dia kata ada 7 lapisan pula dibuka. Yang mana setiap satu lapisan tu setebal langit dan bumi. Nak sampai kepada zat Allah Ta'ala. Wallahualam. Lebih daripada itu, akal kita tak sampai nak fikir. Akal yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita, tak sampai nak fikir, tak usah fikir. Kalau kita fikir, boleh menjadi haram. Jadi kita fikir macam mana dia nak buka satu hijab. Satu hijab. Ada 7 hijab tu. Setiap satu hijab itu setebal langit dan bumi. Punya tebalnya. Sampailah dia bertemu dengan zat Allah Ta'ala yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpihak. Maksud dia tidak berbentuk. Tak tahu nak kata macam mana. Jadi saya kata jangan fikir. Sudah, cakap tu saja. Itu yang dia kata. Summa stawa ila sama'i fasawwahuna sab'a samawat. Wa huwa bikulli shay'in alim. Dialah tiap-tiap satu amat berkuasa. Di atas tiap-tiap satu benda, daripada sehalus-halus benda, sebesar zarah. Zarah ni debu lah. Zarah ni debu. Kalau disebut zarah ni apa? Zarah itu benda yang paling kecil yang tak boleh dipotong dua. Itu zarah. Kalau sebut zarah ni apa benda zarah? Zarah ini syai', satu-satu benda yang terlalu halus. Kalau dapat kat kita tak boleh nak kerak dua. Itu zarah. Ambil debu, masalah kerak debu tu nak kerak dua. Boleh? Tak boleh. Itu zarah. Terlalu kecil. Itu yang kata tiap-tiap zarah tu, kita nampak dia berterbangan apabila adanya cahaya matahari masuk dalam rumah. Tidak macam tu. Kita akan nampak dia terbang kan? Boleh tangkap? Boleh tangkap? Tak boleh. Tapi dia ada kan? Dia ada. Nampak kewujudan dia. Boleh tangkap? Tak boleh tangkap. Apatah lagi nak kerak dua. No? Tapi nampak kewujudan dia. Nampak dia duduk terbang. Habuk-habuk tu nak. Itu zarah. Siapa yang punya kuasa? Allah yang punya kuasa. Wa huwa bikulli syai'in. Dia tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim.
Oh, bikulli syai'in qadir. Dia punya kekuasaan, dia punya pengetahuan. Dia tahu zarah tu nak terpiduk kat mana. Tak lagi dia singgah lah pergi dekat dinding rumah hampa ke. Dia pergi kat tingkap rumah kita ke. Sekarang dia patah balik pergi dekat kapet rumah kita. Dia singgah di lantai rumah kita. Kita tahu. Allah punya pengatur hebat. Kekayaan Allah. Pada sebesar zarah, dia yang atur. Nah, kita ni ambil nyapu gabul je. Dah tahu apa lah. Okay, ayat seterusnya. Nah, habis selesai ayat kedua tu. Kemudian ayat ni Allah Ta'ala perbualan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan malaikat berkenaan dengan khalifah. Kata Allah, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, dan ingatlah kata Allah. Nah, tak kala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, malaikat ni lil malaikah, jamak. Kat semua malaikat dia. Allah Ta'ala berkata-kata kepada kesemua para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Bermakna di sini, bumi dah ada. Bumi dah ada. Bila mana Allah Ta'ala buat bumi, adalah satu makhluk yang paling cantik. Antara banyak-banyak planet yang diciptakan, bumi paling cantik. Kenapa? Kerana Allah turunkan hujan. Bila Allah turunkan hujan daripada langit, menimpa planet bumi, maka berlakunya kehidupan. Apa yang ada? Tumbuh-tumbuhan. Hidup. Sebab tu planet lain tak hidup. Dah? Tapi kalau ada, mana tahu kan. Berapa ramai Yahudi dan Nasara nak buat gambar yang orang makhluk-makhluk asing, telinga besar, kepala besar, kan? Macam-macam jenis. Wallahualam. Tak tahu. Nah, kita tak tahu, tapi tak mustahil benda tu ada. No? Jadi bila Allah Ta'ala sebut, aku nak buat di muka bumi tu khalifah. Jadi malaikat kata banyak-banyak penciptaan Allah, bumilah yang paling cantik. Bumilah yang paling cantik. Dia ada tumbuh-tumbuhan. Dia ada sungai. Dia ada lautan. Bila mana Allah Ta'ala habaq kata, aku nak buat di sana khalifah. Khalifah ini satu makhluk yang akan menguasai bumi. Bila kata-kata itu, dia pun menjawab. Qalu. Berkatalah para malaikat. Ramailah pakai cakap balik. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Dia kata balik kepada Allah Ta'ala, apakah engkau nak menjadikan padanya orang yang akan merosakkan dalamnya? Kan kita bila buat dah elok-elok, aku nak bagi mereka tu duduk. No, takkan nak bagi mereka tu pun. Mereka tu akan merosakkan keindahan tempat tu. So bagilah, kami tahu budak-budak tu jahat. Kalau bagi mereka pergi duduk, rosaklah kita dah buat elok-elok. Kan? Para malaikat, dia boleh menilai dah yang dinamakan makhluk manusia. Kenapa? Kerana sesungguhnya makhluk manusia ini ada dua benda. Kita ada nafsu dan ada akal. Akal itu iman lah. Dua benda ini akan berperang dalam diri kita hari-hari yang boleh melakukan kerosakan dan juga melakukan kebaikan. Jadi para malaikat tanya pada Allah, takkan kau nak bagi dia buat kot? Kalaulah buat manusia di atas muka bumi ini, tak lain tak bukan mereka hanya akan yufsidu fiha, merosakkan muka bumi. Wa yasfikud dima. Kata para malaikat lagi, bukan saja mereka akan buat kerosakan di muka bumi, mereka juga akan menumpahkan darah, saling berbunuhan. Baik, kita tengok dalam sejarah merakamkan makhluk pertama yang melakukan pembunuhan. Siapa dia? Qabil. Betul kan? Anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Makhluk pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi. Apabila Qabil membunuh saudaranya sendiri, iaitu Habil. Dibunuh dengan sebab apa? Dengki. Syaitan yang membisikkan kejahatan.
Disontakan di antara dengki itu adalah bersifat daripada nak kahwin. Nak kahwin. Yang si Qabil berkenan kepada pasangan si Habil. Habil dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dan mula-mula sebenarnya Qabil ni dia lahir kembar. Kembar dia tu cantik. Cantik. Habil dia pun lahir kembar. Kembar dia tu tak berapa cantik. Bila mana Nabi Adam AS nak mengahwinkan kembar dia dengan Habil dan kembar Habil dengan dia tak terima lah. Dia tak kahwin dengan kembar dia yang cantik tu. Mula-mula yang nak berlaku wayasfikud dima, pertumpahan darah. Lepas tu bila dah tak, lepas dia pas tengok ayah dia pula pilih kasih. Habil adalah seorang penternak. Qabil petani. Petani dan penternak. Si Qabil dia tanam buah-buahan. Buah-buahan. Yang mana buah yang tak elok dia nak bagi sebagai persembahan. Si Habil dia bela binatang. Dia cari binatang yang terbaik, dia nak bagi sebagai persembahan. Kata Nabi Adam, sebagai tanda syukur kepada Allah, maka kalau kata kita nak bagi dekat orang, kita kena bagi benda yang baik. Zakat lah, zakat pertama yang dikeluarkan. Jadi, maka si Qabil ni dia cari buah yang paling tak elok. Kalau kita kata buah lebang-lebang, buah yang relai-relai, yang ni bagi. Yang ni buat kenuri. Sementara si Habil, dia cari binatang yang paling terbaik untuk dijadikan korban. Untuk diberi makan kepada ahli keluarga. Maka kata Allah, aku menerima pemberian si Habil kerana yang terbaik. Dia bagi kibas. Gemuk, elok, sehat. Sementara aku menolak pemberian si Qabil kerana Qabil bagi benda yang dah dia tak mahu. Benda yang dah tak laku, benda yang dah dia tak suka. Sebab tu kita bila nak bagi ke orang, bagi benda yang kita suka. Bila kita bagi benda yang kita tak suka, orang pun tak berapa suka nak terima. Benda dah tak mahu ingat nak bagi ke orang. Tapi kalau kita dah jadi benda, kita bagi tahu dekat dia, benda ni saya dah guna dah. Mau dah? Dia besar hati. Alhamdulillah, tercapai hasrat kita untuk bersedekah. Ya bang, macam kita nak bagi baju tu pakai. Yang ni saya dah pakai dah. Tapi saya rasa sayang benda ni saya nak bagi. Mau tak? Dia kata dia mau. Alhamdulillah, tercapai maksud sedekah kita. Walaupun kita bagi benda tu kita dah guna. Maksud dia. Tapi macam cerita si Qabil ni, benda dia ambil tak mau. Benda yang dia tak mau. Bila dia tak mau, dia nak, daripada nak buang itu, biarlah bagi dia beradik makan. Bila Allah Ta'ala tak terima, jadi dia rasa lagi marah. Dekat Habil dia terima, dekat aku dia tak terima. Maka yang terbaik, bunuh bang. Dia di antara makhluk pertama yang menumpahkan darah. Yang malaikat kata, wayasfikud dima, dia akan melakukan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia kata sedangkan kami, itu para malaikat, padahal kami, kata mereka, sentiasa bertasbih. Nusabbihu bihamdika. Kami sentiasa bertasbih, memuji engkau, memuliakan engkau, nuqaddisu lak. Kenapa tak bagi kami hidup di muka bumi tu? Kenapa bagi mereka? Mereka nak buat kerosakan saja. Mereka nak melakukan kerosakan, melakukan pembunuhan sama-sama sendiri. Betul. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul tak? Betul. Mereka punya buat kerosakan lah. Allah Ta'ala jadikan butik buka mereka cakap habis. Mereka runtuhkan lautan, mereka kambui. Daripada luas jadi sempit. Matahari pun masih jauh, mereka tak boleh ambil. Kalau tidak, mereka ambil. Belah 4. Bagi kat negara tu satu, negara ni satu. Bulan cuba kalau mereka ambil. Bintang cuba kalau mereka boleh petik.
Seorang satu. Pakat nak hadiah hari jadi. Tahu? Tuhan yang ada di langit. Tapi Allah Ta'ala kata di bumi je. Mereka punya buat kerosakan datang mana mereka sampai. Betul. Sedangkan kami kata malaikat, kami ni yang sentiasa memuji kau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sentiasa memuji namamu, mensucikanmu, memuliakanmu kau ya Allah. Bebek lah buat kami, bagi kami duduk di dunia. Cantik sangat bumi tu. Cantik sangat, bagi kami lah duduk. Apa Allah jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, aku lagi tahu apa yang hamba tak tahu. Hamba tak tahu. Ayah hamba duduk diam, hamba tak tahu apa aku tahu, apa aku buat. Kadang-kadang mak kita nak buat satu keputusan, kita nak jadi anak-anak ni bangkang. Awak mau nak buat lagu tu. Dia tahu sebenarnya apa dia buat, hamba tak tahu. Loh, tak mahu dengar cakap mak kita ni gini. Sebenarnya dia tahu dah. Macam mana. Allah Ta'ala dia kata, aku tahu apa yang hamba tak tahu. Kata malaikat, apa yang kami tak tahu? Malaikat tanya, apa yang kami tak tahu? Semua kami tahu. Tak ada benda yang kami tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala cipta juga Nabi Allah Adam alaihi salam dengan penciptaan yang penuh keberkatan. Dijadikan Adam itu daripada tanah. Diletakkan untuk tempoh 40 tahun. Letak di tepi syurga. Tak masuk lagi. Letak di tepi tu. Selepas 40 tahun, dikeringkan kasolsolin kalfakhor. Macam tembikar yang dikeringkan tu. Rupanya tahap dulu tu. Lepas tu baru ditiupkan roh. Baru masuk dalam surga. Kemudian, baru hantar ke muka bumi atas beberapa sebab. Bila dah hantar ke muka bumi, Adam dalam keadaan yang tak tahu apa-apa. Kalau dia duduk di surga, dia nak makan, makanan tu main terus ke depan dia. Dia boleh makan. Kalau pokok tu tinggi, dia kata dia nak makan, buah tu akan turun dari kat dia boleh makan. Kalau dia nak makan ikan yang duduk di dalam sungai, ikan tu akan naik terus. Jadi hidangan dia boleh makan. Begitu juga dengan pakaian. Yang kata pakaian ni tak payah duk salin. Buka dia salin lain. Buka dia salin. Dia jadi sendiri. Kita ni kalau buka dia jadi sendiri lah. Tu kulit tu lah. Ni buka dia jadi lain. Buka jadi lagi cantik. Jadi bila hantar ke muka bumi ni, apa yang dia ada? Kan diceritakan di dalam Al-Quran. Lepas dia pemakan buah khuldi tu, terlucut pakaian kedua-dua mereka. Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa. Terlucut. Kecuali mereka pergi ambil lah daun-daun, tutup pada kemaluan depan dan belakang. Tutup sikit. Malu. Malu. Lepas tu bila main ke muka bumi, terpisah pula. Fitrah manusia, dia hendak nak makan. Bila nak makan, Allah Ta'ala kata, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ. Kami pun ajaklah. Dan telah diajarkan kepadanya, kepada Adam itu, iaitu nama-nama semuanya. Kami pun ajak dekat dia. Apa yang diajar oleh Allah? Kalau lapar Adam, dengar perut dia berbunyi, dia lapar sangat, dia nak makan. Kalau di syurga dia kata dia nak makan, main terus. Kena buru binatang. Kena susah payah. Allah Ta'ala suruh dia hambat binatang. Dapat tangkap binatang. Tak boleh makan. Kena sembelih. Tak boleh lagi makan. Kena masak. Masak dengan api. Belum tu kena tunggu betul-betul masak. Macam mana nak buat api. Yang kata Allah, kami ajak Adam ni semua nama. Nak cedok ayam, tak boleh cedok dengan tapak tangan. Kami ajak dia buat cebok. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan Allah Ta'ala ajak dia buat cebok. Cebok besar. Untuk ayat yang banyak diisi. Cebok kecil untuk nak cedok dalam cebok besar. Siapa yang ajak tu? Allah. Bila dia ajak, Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian dia kemukakan kepada semua malaikat.
Baiklah ni hampa semua mai. Aku nak tanya hampa. Hampa tahu tu nama apa? Tak tahu. Hampa tahu ni nama apa? Tak tahu. Itulah hampa tak tahu apa yang aku tahu. Nah. Faqala ambi'uni bi asma'. Cerita sat dekat aku ni nama apa? Ni nama apa? Ni nama apa? Tak kerti tak? Tanya Adam. Adam boleh sontai ni nama apa? Ni nama apa? Ni nama apa? Kata Allah. Nah, masa awal-awal aku nak buat depan hampa bangkang. Nah, sebenarnya hampa tak tahu apa yang aku nak buat. Rupanya Allah buat jambatan untuk ke syurga balik. Lepas dihantar Adam, dia nak tarik balik ke syurga. Inilah dunia sebagai jambatan. Bila apa yang mereka tahu, hampa tak tahu. Apa yang hampa tahu, mereka tak tahu. Berlakunya penciptaan makhluk yang serba kekurangan. Apabila kita bersama, maka kita ni saling menyempurnakan. No? Saling lengkap melengkapi. Kata Allah, nah, haulai in kuntum sadiqin. Kalaulah hampa ni benar-benar makhluk yang benar. Kalau hampa kata hampa betul, hampa ceritalah sah macam mana dia nak cerita. Cerita bila dilihatnya Nabi Allah Adam alaihi salam ditemani dengan isteri dan anak-anak, boleh buat rumah perlindungan. Allah turunkan hujan, depa tak basah, depa ada perlindungan. Ada apa? Ada rumah. Oh, yang tu nama rumah. Bila ditanya Adam, ini tiang namanya. Yang ni ayak. Macam mana nak pergi ambil ayak tu? Kena ada cebok. Oh, dia pandai buat cebok. Dia pandai buat ni. Lepas tu, bila dah makan kenyang, ada sesuatu rasa nak keluar. Apa dia? Najis nak keluar. Di syurga tak ada. Makan pila banyak mana pun tak berak. Tak kencing. Kekuasaan Allah. Allah Ta'ala kata, hampa tak boleh bangkang aku. Hampa tak tahu apa yang aku nak buat. Dah? Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah sampai ke ayat yang ke-31. Kita akan sambung bulan depan. Qalu subhanaka la ilma lana. Ayat ni selalu saya baca ketika permulaan kuliah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Besar pengertian ayat ni. InsyaAllah panjang umur bulan depan kita sama-sama akan tafsirkan ayat ni. Ayat yang ke-32 kita akan sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Ada apa-apa nak tanya? Sahabat alam maya ke, sahabat alam nyata ke, silakan. Kalau tak bersangkut dengan ayat ni pun tak apa. InsyaAllah boleh jawab, saya jawab. Ada apa ke? Okey, kalau tak ada apa, saya anggap semua faham. Saya anggap semua faham. Alhamdulillah. Ada? Tak apa. Saya kata kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Macam kemarin kita belajar abad ni. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penyu ke? Okey. Baik, terima kasih. Setengah kata penyu tu haram. Okey. Dia boleh makan. Telur dia pun kita boleh makan kan? Bahaya pun telur dia. Okey. Dia boleh dimakan. Yang dikatakan dia tu makruh sebab dia hidup dua alam. Dia boleh hidup di darat dan juga di lautan. Jadi, boleh kita makan dia. Cuma kita lah rasa tak lalu nak makan. Dia makruh. Jadi kita tengok telur dia ada penjual. Saya ingat telur dia sebiji RM10 apa? Mahal telur dia tu. Oh, iya ke? Oh, dia mungkin dia pelihara dia kot. Takut pupus tu. Boleh makan kalau lalu. Okey, baik. Kita tengok di tepi-tepi jalan ke atau hutan-hutan terbiar. Ada pucuk paku ke atau pucuk ulam apa yang boleh makan?
Kadang-kadang berluntah kan, kita kena ambil. Adakah halal ataupun haram? Selagi dia tidak ada hak milik siapa-siapa, maka halal kita makan. Boleh kita ambil makan, no? Sebab lainlah kalau kita itu tanah orang tu dia tanam. Tapi kalau tanah dia pun dia tak tanam, tahu kita kata dia tulis itu, ni tanah persendirian. Tapi ada pokok yang boleh makan tumbuh. Boleh ambil. Nah, boleh ambil. Sebab tu walaupun tanah tu tanah persendirian, tapi ada pokok yang tumbuh sendiri, kita boleh ambil. Kalau dia main tanam, tak boleh ambil, dia milik orang lain. Kan kadang-kadang dalam paya ke dalam parit tu, pucuk-pucuk paku ke, atau pucuk kangkung ke, okey boleh ambil. Nah, walaupun tanah tu ada tuan punya milik, tapi tumbuhan tu tumbuh dengan sendiri. Ataupun kadang-kadang cabai. Cabai Melaka. Kan burung nanti orang panggil cabai burung nak lah. Burung tu berak kadang, dia tumbuh. Tumbuh, memang tanah tu ada pemilik dia. Tapi tumbuhan tu tumbuh sendiri. Maka boleh ambil. Ya, halal kita makan. Boleh. Boleh. Semua tu kosong. Memang tak ada siapa. Dia biarlah. Boleh. Ya, boleh. No? Tapi kena bagi tahu lah dekat tuan tanah tu. Ni dah dia tak ada. Kita kata kami tanam. Tak apa dia kata. Ini dia nak main. Kalau dia nak ambil bila-bila masa dia boleh ambil lah. Tanah dia kan. Jadi boleh. No? Kita minta izin terlebih dahulu. Okey, tak ada apa nak? Ya, silakan. Apa dia tu? Okey, ikan keli. Ikan keli tu ada 2 jenis. Jenis pertama lipat. Ikan air tawak jugalah. Okey. Kan saya kata sebarang jenis ikan semua boleh makan. Dia makan bangkai. Limbat tu dia makan bangkai. Kalau makan bangkai kita tak boleh makan dia. Ikan limbat tu dia makan bangkai. Dia macam buaya lah. Tak kenal. Wallah. Saya tak tahu. Apa sama? Warna pun sama. Subhanallah. Kenapa dia makan bangkai? Dia mana jenis makan bangkai? Macam buaya pun duduk dalam air juga kan. Tapi kita tak boleh makan dia kan. Sebab dia makan bangkai. Ni pertama kali saya dengar nah. Kalau makan bangkai memang kita tak boleh makan dia. Nah. Ya ke? Nah. Allah Alam, no? Bahaya, no? Bahaya. Subhanallah, no? Ni pertama kali dengar nama binatang tu. No? Limbat. Oleh pernah dengar? Okey, wallah Alam. Terima kasih atas perkongsian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi dah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu